Syariah Malaysia. Sejarah penubuhan JKSM ini bermula pada 1 Mac 1998 melalui Waran Penjawatan Bilangan 57 yang turut dirasmikan oleh Datuk Seri Panglima Dr. Abdul Hamid Osman pada 25 Disember 1998. Dan kita boleh lihat juga JKSM ini di bawah naungan Jabatan Perdana Menteri yang dipengerusikan oleh KSU. Kalau kita tengok faktor penubuhan JKSM ini adalah yang pertamanya kita mengembalikan martabat institusi kehakiman. Yang kedua, peningkatan taraf Mahkamah Syariah setanding dengan Mahkamah Sivil. Yang ketiga, penyelarasan perkhidmatan kehakiman dan juga Mahkamah Syariah. Dan yang keempat, mutu perkhidmatan pegawai syariah dapat dipertingkatkan. Jadi melalui Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia ini dapat kita menaik tarafkan fungsi undang-undang syariah itu sendiri dan kita dapat mampu untuk mengawal ataupun kita dapat mentadbir undang-undang syariah itu sendiri. Dan kalau kita lihat pula pada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, kita lihat sejarah penubuhan JAKIM ini bermula dengan BAHIS iaitu Bahagian Hal Ehwal Agama Islam pada 21 Mei 1985. Kemudian JAKIM ini dinarik taraf kepada JAKIM. BAHIS ini dinaik taraf kepada JAKIM pada 1 Januari 1997 yang turut berada di bawah Jabatan Perdana Menteri. Dan kita lihat penubuhan JAKIM ini antaranya fungsinya memastikan ajaran Islam tersebar luas. Yang kedua, menghasilkan sistem pengurusan yang berteraskan nilai dan etika Islam. Yang ketiga, penggubalan dan penyeragaman undang-undang syarak. Yang keempat, penyelarasan pentadbiran Islam. Dan yang kelima, penyelarasan dan pembangunan pendidikan Islam. Jadi kalau kita lihat di sini, JAKIM ini berfungsi sebagai apa sahaja yang berkaitan dengan ahli ehwal agama Islam, segalanya akan dikawal ataupun distrukturkan oleh JAKIM sendiri. Dan kalau kita lihat Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia mengawal dari segi undang-undang Islam itu sendiri. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya untuk menerangkan peranan dan fungsi JKSM dan JAKIM dalam pentadbiran Malaysia. Tak berlama yang question kedua. Baik. Seterusnya, peranan dan fungsi JKSM dan JAKIM dalam pentadbiran Malaysia. Peranan fungsi dan kehakiman syariah Malaysia yang pertama iaitu meningkatkan kecekapan dan keseragaman dalam sistem pentadbiran kehakiman syariah di seluruh Malaysia. Yang kedua, mengumbal dasar dan strategi untuk mempertingkatkan prestasi Mahkamah Syariah negeri-negeri. Yang ketiga, menyelaras prosedur kehakiman untuk diterima pakai di negeri-negeri, membina dan menyelaras kaedah-kaedah dan arahan amalan serta peraturan kepada semua pegawai syariah di JKSM, negeri-negeri dan lain-lain agensi berkaitan. Yang keempat, melaksanakan penyelidikan berkaitan sistem perundangan dan kehakiman syariah sesuai dengan perkembangan semasa. Seterusnya, peranan dan fungsi Jabatan Agama Kemajuan Islam Malaysia dalam pentadbiran Malaysia. Yang pertama, merancang dan menentukan pembangunan dan kemajuan hal ehwal Islam di Malaysia. Yang kedua, merangka dasar bagi pembangunan hal ehwal Islam dan menjaga kesucian akidah dan ajaran Islam. Yang ketiga, membantu menggubal dan menyeragam undang-undang dan peraturan diperlukan serta menilai dan menyelaras pelaksanaan undang-undang dan pentadbiran sedia ada dari semasa ke semasa.
Yang keempat, melaksanakan program pembangunan ummah dan penghayatan Islam dalam pengurusan negara. Dan yang terakhir, menyelaras mekanisme penguatkuasaan undang-undang serta peraturan pentadbiran hal ehwal Islam di seluruh negara. Okey, baik. Seterusnya, saya serahkan kepada sahabat saya. Ya, Ustaz Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi berkaitan dengan hubungan dan kerjasama di antara Jabatan Syariah Kehakiman dan juga JAKIM. Yang pertamanya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, telah banyak membantu menggubal undang-undang Islam yang disediakan sebagai model bagi diterima pakai oleh negeri-negeri. Antara undang-undang yang telah digubal sedemikian ialah Undang-Undang Keluarga Islam, Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam dan juga Undang-Undang Jenayah Syariah. Adapun yang kedua, walaupun bagaimanapun, apabila undang-undang model tersebut dikemukakan kepada negeri-negeri, ia disemak semula oleh jawatan kuasa penggubalan yang ditubuhkan yang mana di bawah Majlis atau Jabatan Agama Islam negeri-negeri sebelum diterima pakai oleh negeri-negeri berkenaan, dapat pelbagai bentuk pindaan dibuat oleh jawatan kuasa tersebut ke atas undang-undang model itu yang akhirnya menyebabkan ketidakselarasan dan ketidakseragaman undang-undang tersebut. Kerana kalau kita lihat kebanyakan undang-undang syariah atau undang-undang di setiap negeri ada yang sama dan ada yang lain pindaannya. Disebabkan sebelum diterima pakai mereka akan berbincang dulu, disemak semula, barulah dipinda undang-undang tersebut di setiap negeri. Jadi mekanisme penyelarasan dan keseragaman. Pertama, penyelarasan dan penyeragaman secara pentadbiran. Yang pertamanya. Yang keduanya adalah penyelarasan di bawah perkara 7 dalam kurungan 1 Suara tak dengar Ustaz. Ustaz Taufik, suara tak jelas. Suara tak dengar Ustaz. Oh. Lag ke? Lag ke tu? Tak Ustaz. dengar suara. Ni baru dengar, tadi tak dengar. Tadi tak dengar. Ustaz. Yang bahagian lag last-last tu. pula, Sama. yang last-last tadi. Yang mekanisme ke? Boleh sambung tu. Dari segi mekanisme penyelarasan dan keseragaman di antara Jabatan Kehakiman Syariah dan juga JAKIM. Yang pertama adalah dari segi penyelarasan dan penyeragaman secara pentadbiran. Yang keduanya adalah penyelarasan di bawah perkara 7/1/B Perlembagaan Persekutuan, dan yang terakhir sekali adalah melalui rundingan raja-raja. Jadi, jelas. Jelas. Okay, saya serahkan kepada sahabat saya untuk teruskan sesi kita. Terima kasih Ustaz Taufik. Seterusnya kita pergi kepada ujian kefahaman dah. Dekat sini ada 2 soalan.
untuk kita sama-sama bagi pendapat lah. Soalan yang pertama berkenaan dengan dalam meningkatkan mutu dan kualiti perkhidmatan mahkamah syariah, apakah transformasi yang perlu diwujudkan bagi menyebarluaskan kefahaman masyarakat berkenaan undang-undang syariah? So, masyarakat kita ni rata-rata lah kebanyakannya mereka kurang memahami apa penubuhan mahkamah syariah ni, tujuan mahkamah syariah ni untuk untuk orang yang bersalah najib ke, untuk orang yang kena tangkap ke, untuk yang ada kena dakwa ke. So apa cara yang perlu kita buat untuk masyarakat kita di Malaysia ni supaya dia faham peranan mahkamah syariah ni bukan untuk orang yang untuk orang yang bersalah saja kena pergi mahkamah. Contohnya macam pusaka atau pusaka faraid, ada masalah mu'alaf yang nak bernikah. So macam mana kita nak wawarkan benda ni? Siapa boleh bagi pendapat ataupun pandangan? Boleh tak? Assalamualaikum. Islam. Ada pendapat saya untuk nak menyebarluaskan kefahaman masyarakat berkenaan undang-undang syariah ini adalah disebabkan yang pertama kita kena lihat bahawa masyarakat kita di Malaysia ini kurang merekanya tentang kefahaman agama disebabkan daripada circle mereka daripada kecil, iaitu dari segi permulaan sekolah mereka, ke sekolah rendah, ke sekolah menengah, dan sehinggalah mereka melanjutkan pelajaran di universiti sekalipun dan sehingga mereka kerja. Mereka kebanyakan daripada masyarakat kita, mereka kurang pendedahan tentang agama. Hatta yang tambahan pula, mereka yang daripada keluarga yang bukan berlatar belakangkan agama. Jadi sebenarnya antara cara nak menyebarluaskan kefahaman masyarakat ini, pada pandangan saya, yang pertama adalah melalui institusi masjid. Sebagai contoh, bila mana kita buat program, kerap membuat program tentang undang-undang syariah ataupun program-program yang boleh mengumpulkan masyarakat di masjid. Sebabkan masjid ni adalah tempat tumpuan yang mana masyarakat akan berkumpul di situ. Jadi kebanyakan mereka ni akan menjadikan masjid ni sebagai tempat rujukan. Dan apabila kita buat program yang boleh menyebarluaskan kefahaman pada masyarakat ini berkenaan undang-undang syariah, kita buat satu program yang boleh semua orang join. Jadi insyaAllah ini antara satu inisiatif yang mana kita boleh menyebarluaskan ataupun kita boleh memberi kefahaman ataupun memberi cakna minda kepada masyarakat ni tentang undang-undang syariah. Sebabkan kalau kita lihat pada zaman moden ini, orang dah terlalu ramai yang kahwin awal, kahwin muda dan sebagainya, tapi dalam hal keadaan mereka kurang ataupun cetek ni ilmu mereka tentang alam perkahwinan ataupun ilmu masalah dalam rumah tangga yang melibatkan tentang penghakiman syariah itu sendiri. Jadi seterusnya mungkin ada sahabat-sahabat lain yang boleh bagi pandangan juga. Saya buka ruang juga insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Terima kasih Taufik. Yang lain boleh bagi pendapat ni? Saya, Assalamualaikum. Saya nak menambah sikit daripada pendapat yang dikeluarkan oleh sahabat kita Taufik. Saya sangat setuju dengan pendapat dia berkenaan dengan program di masjid, sebabnya kadang-kadang macam contoh saya sendiri, bila saya bekerja di masjid, kadang-kadang masyarakat ataupun ahli qaryah ni banyak persoalan ataupun masalah-masalah mereka ni semuanya banyak rujukan daripada Jabatan Kehakiman ataupun Mahkamah Syariah. Jadi apabila contohnya macam hal atau pusaka ataupun
nikah cerai rujuk. Jadi banyak persoalan-persoalan yang mereka timbulkan ni banyak yang jawapannya daripada kehakiman sendiri. Kami pun sendiri tak mampu nak bagi jawapan. Jadinya dengan program sebegitu dapat jugalah untuk membantu ahli karya kita ni untuk cakna minda ataupun celik akal mereka lah untuk pengetahuan ataupun ilmu berkenaan dengan mahkamah syariah ataupun badan kehakiman ni. Sebabnya tetapi ada juga antara ahli karya, walaupun andai kata kita buatlah sekali program berkenaan dengan kehakiman, macam kami masjid pernah buat satu program tentang berkenaan dengan nikah cerai rujuk lah, apa-apa sahaja undang-undang ataupun prosedur yang berkaitan dengan mahkamah kami terangkanlah dalam program tu. Ada juga ahli karya yang membantah ataupun yang kata kami ni memandai-mandai, biar saja badan kehakiman yang ceritakan, masjid tak payah cerita. Itu pun salah satu faktor lah yang boleh kita kembangkan lagi lah. Mudah-mudahan ahli karya ataupun masyarakat kita ni lebih memahami tentang undang-undang syariah ataupun badan kehakiman syariah itu sendiri, insyaAllah. Terima kasih Ustaz Nizam. Ustaz Rahman, adakah nak bagi pendapat ya? Okey, baik. Jawapan yang diberikan oleh Ustaz Muhammad Taufik dan Ustaz Nizam perkara yang betul. Syariah itu luas. Antara yang lain yang boleh untuk saya tambah untuk menyebarluaskan kefahaman masyarakat berkenaan undang-undang syariah ini. Pada pandangan saya mungkin pihak yang berkaitan tentang perkhidmatan mahkamah syariah, bagi contoh bahagian mahkamah kehakiman syariah di negeri Selangor boleh membuat aplikasi ataupun membuat IG lah,